Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan karuniaan daripada Allah dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini menerusi kuliah maghrib secara online di Surau An-Nur, Bandar Puteri, Kelang, di mana kita akan menyambung muzakarah kita, iaitulah perbicaraan kita menerusi kitab Munyatul Musalli. Menerusi kitab Munyatul Musalli yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Al-Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, di mana perbicaraan kita berkaitan dengan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu sunat untuk sujud sahwi. Yang mana di antara perkara-perkara yang sunat untuk kita sujud sahwi, iaitulah yang pertama, seseorang itu meninggalkan sunat ab'ad. Seseorang itu meninggalkan salah satu daripada sunat ab'ad, sama ada dengan lupa ataupun dengan sengaja, maka sunatlah untuk orang tersebut sujud sahwi sebelum daripada salam nanti. Itu di antara sebab yang pertama. Maka ini kita maklum, lupa, tinggal sunat ab'ad di dalam sembahyang, maka sunat kita untuk sujud sahwi sebelum daripada kita memberi salam. Itu sebab yang pertama. Ini maklum. Yang kedua, di antara sebab-sebab seseorang itu sunat untuk sujud sahwi, iaitulah yang kedua, apabila seseorang tersebut melakukan sesuatu perbuatan di dalam sembahyang yang membatalkan sekira kita buat dengan sengaja, tapi oleh kerana melakukan ataupun kita buat dengan lupa, maka ianya tidak membatalkan ibadat sembahyang kita. Maka jika kita buat perkara tersebut, perkara yang kalau buat dengan sengaja batal, kalau buat dengan lupa tak batal, maka perkara ini sekiranya kita melakukan, maka sunat juga kita sujud sahwi. Sunat juga kita sujud sahwi sebelum daripada kita memberi salam. Itu dua sebab yang telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang telah lalu pada minggu yang lalu. Jadi pada malam ini kita nak sambung sebab yang ketiga. Sebab yang seterusnya menyebabkan seseorang itu sunat sujud sahwi. Apa dia sebab yang ketiga?
Kata pengarang rahimahullahu ta'ala di halaman muka surat 16, baris yang ke-56 daripada bawah, jika mereka-mereka yang mempunyai kitab, atau boleh lihat pada skrin yang telah dipaparkan ini. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, atau memindahkan rukun qauli. Memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan akan dia, akan memindahkan rukun qauli akan sembahyang tadi. Baik. Sebab yang ketiga. Yang mana sebab yang ketiga? Iaitulah daripada sebab-sebab sunat kita sujud sahwi. Iaitulah kita memindahkan rukun qauli. Kita memindahkan rukun qauli yang tak batalkan sembahyang kita kalau kita pindahkan dia. Jadi rukun qauli ada 5. Kembali kepada asal. Rukun qauli, apa itu rukun qauli? Di dalam sembahyang ada rukun fi'li, rukun hak pesing jenis kita buat. Itu rukun fi'li namanya. Hak pesing perbuatan. Rokok, sujud, duduk antara dua sujud. Ini rukun fi'li. Ada satu lagi namanya rukun qauli. Maka rukun qauli ini ada 5. Yang pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Pertama. Yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga akhir. Yang ketiga, iaitulah membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud. Ini juga ialah rukun qauli. Yang keempat, iaitulah selawat di dalam tasyahud. Yang kelima, salam. Ini dinamakan dengan rukun qauli. Maka rukun qauli ini, seseorang itu memindahkan dia. Baca pada bukan tempatnya. Maka nanti sebelum daripada memberi salam, apabila seseorang tersebut telah memindahkan rukun qauli yang asalnya baca kat sini dia baca, tapi nanti di tempat lain pun dia pergi baca juga. Bacaan yang dia baca pada bukan tempatnya tersebut, maka nanti sunat dia sujud sahwi. Contohnya, orang yang memindahkan rukun qauli ni, yang tiada membatalkan dia kan sembahyang tu. Ada juga memindahkan rukun qauli bawa kepada batal. Apa dia? Beri salam. Habis beri salam. Baik, ini hak tak batal. Contoh, seperti membaca Fatihah di dalam rukuk. Orang ni dia baca Fatihah. Dia dipindahkan bacaan Fatihah dia di dalam rukuk. Fatihah dia baca dah ketika mana dia berdiri. Amin. Baca surah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sunat ayat. Allahu akbar, rukuk. Dalam rukuk ni galik ke macam mana, nyagi baca Fatihah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tadi dia baca Fatihah di dalam rukuk namanya. Maka situasi ini apabila seseorang itu telah memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Yang Fatihah ialah pada qiyam, tiba-tiba dibacanya di dalam
rokok umpamanya, maka nanti sebelum beri salam sunat orang tersebut untuk sujud sahwi. Itu contoh. Seperti membaca Fatihah di dalam rokok. Atau di dalam sujud. Dia baca Fatihah di dalam sujud. Atau membaca tahiyah pada qiyamnya, qiyam bagi seseorang. Ini contoh-contohnya. Ikutlah. Baca ketika mana asalkan baca rukun qauli tadi bukan pada tempatnya. Mungkin terjadi. Ada kala terjadi. Ada orang yang terjadi macam ni. Ketika mana baca tahiyat, pergi baca Fatihah. Ketika mana berada di antara dua sujud, pergi baca tahiyat umpamanya. Sepatutnya Rabbi firli. Oleh kerana duduk tadi baca tahiyat. Maka orang ni nanti sebelum daripada memberi salam, sunat untuk dia sujud sahwi. Kerana apa? Kerana telah memindahkan rukun qauli yang tidak membatalkan sembahyang. Itu orang yang memindahkan. Baik. Jadi memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia akan sembahyang seperti membaca Fatihah di dalam rukuk atau di dalam sujud atau membaca tahiyat pada qiyam, yakni pada ketika qiyam. Ini contoh-contoh memindahkan rukun qauli. Maka manakala seseorang itu memindahkan rukun qauli tadi pada bukan tempatnya, maka sunatlah ia seseorang sujud sahwi. Sunatlah orang tersebut untuk sujud sahwi. Kata sunat sujud sahwi ni, dan jikalau tiada membatalkan dia kan sembahyang seorang dengan sengaja, dengan sengajanya sekalipun, walaupun maknanya kita memindah tadi tu dengan sengaja sekalipun, pun begitu sunat kita sujud sahwi. Sengaja. Apatah lagi kalau dengan terlupa. Maknanya sengajakah memindahkan tadi rukun qauli tu pada bukan tempatnya, sengaja dia buat. Baca Fatihah di dalam rukuk, baca tahiyat pada tempatnya, duduk antara dua sujud. Baca Fatihah di dalam rukuk, baca Fatihah di dalam sujud, baca tahiyat pada qiyam. Ikutlah. Sengaja dia buat macam tu. Misalnya, tapi rukun tu dia bacalah. Kalau pada qiyam dia baca Fatihah. Amin. Lepas tu sengaja pergi baca maknanya tahiyat pada sujud. Pada qiyam tadi. Sengaja. Pun sunat sujud sahwi. Ataupun pada ataupun dengan terlupa. Bukan dengan sengaja. Terlupa Allah. Terlupa. Pun sunat sujud sahwi. Begitu. Kerana apa tu sunat sujud sahwi? Sebab ia musalli meninggalkan akan dia, ini akan tahaffuz di dalam sembahyang. Itu sebab kita sunat sujud sahwi itu, sebabnya kita telah meninggalkan tahaffuz, kita telah meninggalkan penjagaan, memelihara, menjaga di dalam sembahyang. Iaitulah kita ni tidak fokus ataupun kita tak ikut dan baca di dalam sembahyang. Sepatutnya baca kat lain, kita baca kat lain. Oleh kerana tak fokus tadi tu, maka dinamakan kita tu meninggalkan tahaffuz di dalam sembahyang. Oleh yang demikian, sunatlah seseorang itu untuk sujud sahwi. Itu sebab yang ketiga. Baik, habis kat situ. Sebab yang keempat. Atau kerana, ini sebab yang keempat. Sebab yang ketiga memindahkan rukun qauli. Okey, sebab yang keempat, atau kerana syak pada meninggalkan sunat hak pertama hari itu, orang ni tinggal sunat aba'at. Dia tinggal, memang dia tinggal. Lupa ataupun dengan sengaja, sunat sujud sahwi. Yang keempat ni kerana syak, kerana ragu-ragu, kerana hati dia syak namanya.
Kerana dia syak pada meninggalkan sunat abad yang tertentu. Contoh syak ni macam mana? Seperti contoh sunat abad seperti kunut atau tasyahud awal. Kunut ataupun tasyahud awal. Jadi manakala seseorang itu jadi manakala seseorang itu tinggal syak pada kunut ataupun pada tasyahud awal. Contohnya, rupa syak pada kunut atau tasyahud awal ni seperti syak seseorang. Seperti syak ragu-ragu seseorang tadi. Adakah ia seseorang itu baca kunut atau tiada? Yakni tiada membaca kunut. Orang ni syak. Tadi aku baca kunut ke tak? Tadi aku baca kunut ke tak? Kalau sembahyang subuh lah contohnya. Jadi habis dah tempat dia. Tempat baca kunut tu. Iaitulah pada berdiri pada i'tidah. Sami Allahu liman hamidah. Baca kunut. Dia pun sujud dah. Sujud yang pertama. Ataupun pada duduk antara dua sujud. Ikutlah. Maka dia syak pada ketika itu. Baca ke tak kunut? Baca ke tak kunut? Baca ke tidak kunut? Tu. Ataupun contoh yang lain, tasyahud awal. Tadi ni sekarang duduk rakaat yang ketiga. Ataupun pada rokok, sujud yang ketiga, rakaat yang ketiga. Jadi tadi buat ke tidak tasyahud awal? Syak. Buat ke tak? Buat ke tak? Maka orang yang syak buat ke tidak ni. Pada kunut atau pada tasyahud awal. Pada sunat abad ni. Maka pada ketika itu sunat ia seorang sujud sahwi. Maka sunat dia nanti sebelum memberi salam untuk dia sujud sahwi. Baik, 4. Ini 4 perkara yang menyebabkan seseorang itu sunat sujud sahwi. Yang kelima, dan demikian lagi. Maknanya sunat sujud sahwi, sebab-sebab lain laginya. Serupalah seperti syak pada sunat abad. Jikalau syak ia seseorang itu, adakah ia seorang sembahyang 3 rakaat ke atau 4 rakaat ke. Orang ni sembahyang terlupa rakaat pun sunat sujud sahwi juga. Ni maksudnya sebab yang kelima lah. Lupa rakaat. Hukum dia seperti orang yang lupa orang yang syak pada bilangan rakaat. Hukumnya sepertilah orang yang syak pada meninggalkan sunat abad. Maknanya orang ni sembahyang terlupa. Aku ni 3 rakaat ke 4 rakaat 3 dah ke 4 rakaat dah ni. Kalau sembahyang hak pesel 4 rakaat. Kalau sembahyang pesel 3 rakaat maghrib, aku ni rakaat yang keberapa ni? 2 ke 3? 2 ke 3? 2 ke 3? Syak. 2 ke 3, 2 ke 3. Ataupun 3 ke 4, 3 ke 4. Maka wajib ia seorang itu datangkan. Macam mana nak buat bagi orang yang syak rakaat ni? Maka wajib ia seorang datangkan. Mesti dia mengerjakan serakaat lagi. Kena tambah 1 rakaat lagi. Kerana apa? Wajib tambah 1 rakaat lagi. Kerana asalnya ketiadaan ia seorang mengerjakan dia kan serakaat lagi tu. Hak rakaat yang seterusnya dia asalnya tak mengerjakan. Maknanya kaedah di dalam kaedah fiqh, qawaid fiqhiyah, apabila seseorang itu syak, mestilah dia maknanya mengambil bilangan yang sedikit. Ini kaedah dalam sembahyang. Kalau syak, mesti mengambil bilangan yang sedikit. Kaedah dah.
Kalau 3 ke 2, 3 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 3, ambil hak sikit. Tu kaedah dah. Kerana apa kena ambil hak sikit? Kerana hak sikit itu iaitu yakin. Ialah yakin. Kita buat 2. Hak 3 ni belum tentu. Tapi 2 yakinlah. Sebab kita duk syak. 2 ke 3, 2 ke 3. 2 tu yakin. 3 tu hak syak. 3 ke 4, 3 ke 4. 3 tu yakin. Kita dah buat 3. 4 tu kita syak. Maka ambil yang yakin iaitu hak sedikit. Kalau 2, 3, 2, 3 ambil 2. Kalau 3, 4, 3, 4 mana hak sikit? 3. Ke 4 yang sikit? 3 lah sikit. 2, 3, 2, 3 ambil 2. Kerana hak sedikit tu ialah kita yakin. Hak rakaat seterusnya, hak lebih tu, itu kita ragu-ragu. Kita ragu-ragu. Hak ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, da' ma yuribuka, abda' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal oleh kamu, kata Nabi, akan sesuatu hak kamu syak. Kamu kena tinggal. Tinggal kepada sesuatu yang kamu tidak syak. Maknanya hak kita syak. Hak 4. 3 dah kita 3 ke 4. 3 ke 4. 3 tu kita yakin. 4 tu yang syak. 2 ke 3. 2 ke 3. 2 tu kita yakin. 3 tu hak kita syak. Tinggalkan yang syak. Ambil yang yakin. Begitu juga luar daripada sembahyang, wuduk umpamanya. Tadi berwuduk ke tak tadi? Batal wuduk ke tak batal wuduk? Batal wuduk ke tak batal wuduk ni? Kita syak, batal ke tak batal? Ambil hak yakin, hak takdis. Asalnya macam mana kita? Asal kitanya berwuduk, maka ada wuduklah kita. Ambil hak yakin. Asal kita macam mana? Kalau asal kita tak berwuduk, kita tak berwuduk lah. Kalau asal kita tu ada wuduk, maka sekarang kita ada wuduk lah. Kalau kita duk syak, ada wuduk ke tak ada wuduk? Ada wuduk ke tak ada wuduk? Tadi. Ada wuduk ke tak tadi? Ada. Ada lah. Tadi ada wuduk ke tak tadi? Tak ada lah. Tu begitu. Ambil hak kita yakin. Jadi hak dalam sembahyang, ambil hak sikit bilangan rakaat, kerana itu ialah yakin pada kita. Yang hak lebih itu kita tidak yakin. Maka oleh yang demikian, apabila seseorang itu syak, masalah orang ini syak pada sembahyang dia ragu pada rakaat 3 atau 4, 3 atau 4, 2 atau 3, 2 atau 3 kalau maghrib, maka wajiblah ia datangkan satu rakaat lagi, kerana asalnya ketiadaan ia seorang mengerjakan dia kan satu rakaat hak lebih tadi tu. 3 ke 4, 3 ke 4, hak 4 tu. Hak tu kita tak buat lagi. Tu dia. Baik, situ. Lalu tu, dan sunat iyo. Ni orang yang syak ni. Orang yang syak pada rakaat tu. Manakala dia datangkan, maknanya rakaat, kalau dia 3 ke 4, 3 ke 4, tambahlah satu lagi. Maka setelah dia tambah, maka sunat ia seorang sujud sahwi. Maka sunatlah dia untuk sujud sahwi setelah itu, sebelum daripada memberi salam. Dia tambah dah lah ni. Dan jika hilang syaknya syak seorang pula. Dan jika hilang syaknya syak seorang itu. Hilang tu bila? Habis dah syak dia. Dengan mana dia yakin dah. Dahulu daripada beri salamnya salam seorang adalah ia lagu macam mana habis syak ni, dia kata adalah ia seorang tu hak serakaat dia tambah ni ialah rakaat yang keempatnya, yang keempat bagi seorang sekalipun, yakni sunat sujud sahwi juga. Tadi dia syak 3 ke 4. Baik, oleh kerana syak ambil 3, maka dia tambahlah. Jadi manakala dia tambah di rakaat yang keempat, sebelum dia beri salam, hilang keraguan tadi. Betul dah rakaat yang keempat ni. Pun walau betul dah rakaat ni rakaat yang keempat, dia tak ada tambahlah maknanya. Kerana betul dah ni rakaat yang keempat dia tak ada tambah-tambah lagi.
Pun begitu sunat sujud sahwi. Apatah lagi maknanya situasi yang mana sebenar pada wakil dia telah 4. Jadi oleh kerana dia syak, tambahlah 1 rakaat lagi. 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Hakikatnya dia telah 4 dah. Oleh kerana dia duk syak, dia tambah 5. Tak ada masalah lah kerana dia syak. Nanti dia sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi lah. Hak ni masalah sekalipun begini. 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Hakikatnya dia memang 3 dah. Dia memang 3. Maka dia tambah jadi 4. Okey? Jadi 4. Maka bila dah 4 tambah rakaat ni, betul dah pada wakilnya dia memang 4 rakaat. Hak dia tambah tu kena tambah 1 rakaat tadi. Maka bila begitu dia pun yakin dah. Oh, betul dah ni hak aku tambah ni 4, aku yakin. Pun dia yakin begitu, dia tak ada buat 5, dia buat 4. Pun begitu sunat sujud sahwi. Demikianlah rakaat. Maknanya subuh, maghrib. 2 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 3, ambil 2. Tambah 1 rakaat lagi. Maka bila dia tambah 1 rakaat lagi, 3. Sebelum dia beri salam, hilang syak dia. Yakin dah. Betul dah, aku ni 3 rakaat. Pun begitu sunat sujud sahwi. Apatah lagi kalau sekarang dia semayang maghrib, duk syak 2 ke 3, 2 ke 3. Pada hakikatnya dia telah 3. Manakala dia tambah jadi 4 lah. Maknanya, tapi oleh kerana dia duk syak, bina di atas hak sedikit, kena tambah. Maka seolah-olah dia semayang 4. Maka sunat sujud sahwi juga. Tu maksud dia. Kerana apa tu? Sunat dia sujud sahwi kerana taradud pada lebih rakaat tadi. Kerana dia duk ragu-ragu pada rakaat tadi. Kerana itu dia sunat sujud sahwi. Habis kat situ. Baik, habis. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi jikalau ia tinggalkan tasyahud awal. Rasanya kena berhenti setakat ni. Kerana perbicaraan yang seterusnya ini agak panjang. Agak panjang perbicaraan masalah yang seterusnya ini. Maka kita berhenti dulu setakat ini. Yang mana sebagai kesimpulan, di antara sebab-sebab yang telah kita belajar sehingga pada malam ini yang menyebabkan seseorang itu sunat sujud sahwi. Bila kata sunat, kalau tak buat macam mana? Sunat. Batal dah tak buat. Sunat. Tu sunat. Biar tahu perkataan. Maksud sunat bukan wajib. Sunat. Tak buat. Tak jadi masalah lah. Cuma cacat lah sembahyang kita tak tempelkan dia. Sebagaimana kita pakai baju, pakai baju yang cari, pakai baju yang ada tampung, tak cantik lah. Maka kita kena jahit lah dia, barulah cantik baju kita tadi. Maka orang yang di antara sebab-sebab yang kita belajar sehingga pada malam ini yang menyebabkan seorang itu sunat sujud sahwi, yang pertama, seseorang itu tinggal sunat abad. 1. Yang kedua, kerana dia melakukan perbuatan yang membatalkan sembahyang kalau buat dengan sengaja, tapi oleh kerana buat dengan lupa tak batal, sunat sujud sahwi. Yang ketiga, seseorang itu telah memindahkan rukun qauli pada bukan tempatnya memindahkan, maka sunat sujud sahwi. Yang keempat, seseorang itu syak, ragu-ragu pada sunat abad buat ataupun tidak, sunat sujud sahwi. Yang kelima, seseorang itu syak pada rakaat, buat rakaat yang keberapa aku sekarang ni, 4 ke 3, 3 ke 4, 2 ke 3, 2 ke 3, sunat sujud sahwi. Itu 5 perkara yang di antara sunat
kita sujud sahwi yang kita telah bicara sehingga pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi berkaitan dengan perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu sunat sujud sahwi pada pertemuan kita yang akan datang lagi. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.